ekonomi negeri Kedah. Projek ini dapat mencipta 18,000 peluang pekerjaan secara berperingkat-peringkat dalam tempoh 30 tahun. Dalam forum ekonomi madani memperkasa rakyat di Intan Bukit Kera pada 25 Ogos 2023 yang lalu, Kementerian Ekonomi menyatakan bahawa projek lapangan terbang kargo tidak berdaya maju kerana volume kargo di wilayah utara tidak mewajarkan sebuah lapangan terbang kargo dibina dan kos perkhidmatan kargo udara yang tinggi berbanding menggunakan perkhidmatan kapal kargo. Fokus utama KSP adalah International Transshipment Cargo. Bukan hanya kargo import-export, tapi ia juga melibatkan MRO dan juga servis instant of belly cargo. Yang ini merupakan untuk ingin mengingatkan MOT, Kementerian berkenaan, KSP tidak sama seperti KLIA ataupun lambangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, LTAPP. KSP tertumpu kepada sektor kargo sepenuhnya, bukan penumpang. Dapatan konsultan Plan Strategik Lambangan Terbang Negara NASP yang digunakan pakai MOT mengetengahkan situasi semasa yang sedia ada di KLIA berhubung dengan 90% melalui belly cargo adalah tidak sama dengan situasi yang dirancang untuk Kedah Metropolis. Tumpuan utama segmen kargo Kedah Metropolis melalui sistem airport, iaitu Hainan Province Airport Group akan beroperasi di sini. Hairan kita apabila projek Kedah Metropolis ini begitu sukar untuk mendapat perhatian kerajaan madani, sedangkan projek ini terletak di bawah NCER, di bawah Menteri Ekonomi. Adakah ianya menjadi sukar apabila menteri besarnya yang menang 33 lawan 3 baru ini dah datang daripada Dapati Pembangkang di peringkat pusat? Saya harap Kerajaan Persekutuan dapat menilai semula projek mega ini yang dapat membangunkan ekonomi wilayah utara supaya projek ini dipermudahkan oleh kerajaan dan MOT. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga menyokong saranan daripada ahli-ahli senator kita, ahli-ahli Dewan Negara kita supaya kerajaan memberikan peruntukan yang sepatutnya yang selayaknya atas konsep kerajaan madani ini kepada semua ahli parlimen, termasuk saya jugalah sebagai senator. Nanti jangan bagi kat sahabat kita sebelah sana. Kemudian ini seperti apa yang kita dengar dalam plan rancangan RUU untuk nak perkemaskan akta perkhidmatan ahli parlimen. Jadi setakat itu dulu. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris. Jadi saya juga mengambil kesempatan dan peluang untuk mengulang desaan dan permintaan keperuntukan yang telah secara berkali-kali ditegaskan keperluan untuk juga anggota Dewan Negara memberikan sumbangan pada masyarakat. Memang saya kira secara peribadi pun saya bertalu-talu banyak permintaan bantuan, tapi dengan kemampuan yang ada itu kita mungkin dapat memberikan dalam skala yang sangat kecil. Kita harap dengan peruntukan yang telah dijanjikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu hendaklah ditunaikan, dilunaskan supaya senator juga dapat berfungsi dengan lebih berkesan di tengah-tengah masyarakat. Jadi gesaan itu sekira berulang kali insya-Allah akan kita ingatkan. Saya yakin Menteri dan Perdana Menteri mendengar, atau Timbalan Menteri Kewangan barangkali, atau Perdana Menteri sendiri pada luar negara pun saya yakin mendengar mesej ini.
Baik, sekarang saya persilakan Yang Berhormat Tuan Musodak bin Ahmad menyampaikan ucapan perbahasan. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya mulakan ucapan saya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atizil qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazziru tabzira. Sadaqallahul azim. Terima kasih Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk membahaskan kajian separuh penggal RMK 12. Saya ingin menyentuh beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh pihak kerajaan untuk ditekuni dan diambil perhatian yang khusus. Saya tertarik dengan untuk memulakan perbahasan saya ini dengan ucapan yang menjadi dasar kepada kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Berdasarkan kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Sayyidina Abu Bakar telah menegaskan dalam ucapan pertamanya yang boleh disimpulkan dalam beberapa perkara yang menjadi dasar dan konsep penting kepada negara. Antara intipati ucapan beliau adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum tertinggi, keadilan dan menunaikan hak semua rakyat. Ingatlah bahawa sifat benar adalah amanah, manakala bohong adalah khianat. Saya merasakan seharusnya roh ucapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sentiasa dihidupkan dalam jiwa para pemimpin pada hari ini. Dalam surah Al-Isra seperti mana yang saya bacakan awal tadi, ada menyatakan secara jelas mengutamakan mereka yang memerlukan bantuan daripada keluarga yang berhak, golongan miskin dan yang memerlukan bantuan, serta juga benar-benar memenuhi kemudahan asas yang perlu didahulukan dan diikuti dengan langkah-langkah kesempurnaan sehingga ke tahap yang terbaik. Saudara yang di-Pertua, pengurusan pentadbiran negara harus melihat isu rakyat secara menyeluruh. Inilah yang dikatakan sebagai ekonomi rakyat atau people's economy. Golongan kaya tidak dimusuhi hanya kerana mereka menjadi kaya, sebagaimana jalan merintis kekayaan itu tidak dilakukan secara salah. Begitu juga tidak menjadi hina golongan yang miskin, sebagaimana mereka juga berusaha untuk bangkit daripada belenggu kemiskinan. Seharusnya kita sebagai pemimpin menguruskan soal kaya dan miskin dengan tulus, terbuka dan bertanggungjawab, bukannya menyalahkan golongan kaya semata-mata. Jadikanlah Malaysia ini sebuah negara orang miskin boleh berteduh, orang kaya boleh berbakti, sebagaimana slogan daripada negeri Kedah. Saudara yang di-Pertua, isu kemiskinan yang merupakan antara isu yang dekat di hati kita. Namun, kita tidak boleh mengambil mudah untuk memastikan pembasmian kemiskinan dapat berlaku dengan terancang dan sistematik. Asas dalam isu ini bukanlah pada menoktahkan kemiskinan, walaupun kita memahami bahawa setiap orang berhak keluar daripada kepompong kemiskinan ini. Tetapi asas yang paling utama adalah menguruskan kemiskinan. Dengan pengurusan yang telus, insya-Allah mereka akan keluar daripada belenggu kemiskinan ini. Dosa yang di-Pertua, kita mempunyai beberapa indikator utama terhadap kemiskinan. Antaranya adalah golongan miskin tegar yang mempunyai pendapatan kurang daripada paras garis kemiskinan, PGK, makanan. Manakala golongan miskin mutlak adalah golongan yang berpendapatan di bawah had paras garis kemiskinan serta masih kekurangan keperluan asas.
Bagi negeri Kedah, paras garis kemiskinan makan adalah RM1,156 berdasarkan ukuran PJK 2022. Manakala paras garis kemiskinan keseluruhan adalah 2,271. Insiden kemiskinan mutlak bagi negeri Kedah pada 2022 pula adalah 9% berbanding 1% pada 2012 dan 8% pada 2019. Isunya di sini adalah pendekatan yang kita ambil dalam menguruskan kemiskinan. Kedah sendiri mengalami peningkatan insiden kemiskinan mutlak selepas 1 dekad. Malah paras insiden kemiskinan mutlak di peringkat nasional juga mengalami peningkatan dalam tempoh yang sama. Oleh itu, saya ingin membangkitkan persoalan khususnya kepada Kementerian Ekonomi bagaimana intervensi yang lebih realistik akan dilaksanakan bagi menguruskan kemiskinan khususnya di negeri-negeri utara dan pantai timur. Apakah cukup sekadar bersandarkan kepada model inisiatif pendapatan rakyat sama ada melalui model usahawan tani, intan, usahawan makanan, insan, serta operator perkhidmatan, ihsan, sedangkan memahami kemiskinan ini memerlukan kepada kefahaman terhadap demografi sosioekonomi setempat dengan baik. Dr. Seri Yang Dipertua, saya tertarik untuk membawa pembahasan ini kepada penglibatan menyeluruh daripada lembaga zakat negeri Kedah. Yang Muhammad depan saya tadi pun sebut juga berkenaan dengan lembaga zakat negeri Kedah. Saya tambah sikit lagi dalam program Smart Sawah Berskala Besar Asnaf atau Smart SBB Asnaf. Di samping menyelaras agihan sumbangan kepada para asnaf yang menjadi tanggungjawab utama agensi zakat, lembaga zakat negeri Kedah juga berperanan untuk terlibat dalam program Smart SBB Asnaf bagi memastikan golongan asnaf mendapat pendapatan yang setimpal dan seterusnya keluar daripada kepompong kemiskinan. Kebanyakan mereka peserta yang menyertai program Smart SBB Asnaf ini mengalami peningkatan pendapatan sekali ganda. Ada daripada sekadar 500 sebulan sudah naik menjadi 2,200 sebulan bergantung kepada jumlah hektar tanah yang diusahakan. Isu utama yang saya ingin bangkitkan di sini adalah soal kemiskinan ini melibatkan cara bagaimana kita menguruskan kemiskinan itu dengan baik dan mengeluarkan mereka daripada belenggu tersebut. Kedua, soal pendekatan yang semestinya sesuai dengan demografi sosioekonomi setempat. Di Kedah, mereka kebanyakannya pesawah yang masih kekal dalam putaran kemiskinan, meskipun telah puluhan tahun berada dalam industri yang sama. Sudah tentu model IPR yang disebutkan tadi tidak bersesuaian untuk dibangunkan kepada mereka. Ketiga, menguruskan kemiskinan memerlukan kepada ketulusan agensi yang terlibat sebagaimana lembaga zakat negeri Kedah. Dr. Seri Yang Dipertua, baru ini kita dikejutkan dengan insiden pelajar tahfiz yang dijemput ke program sebuah konsert yang mempamerkan aksi yang tidak senonoh para artis. Saya mengharapkan agar kerajaan lebih tegas dengan isu-isu begini. Tidak seharusnya mereka dilibatkan dalam perkara-perkara sedemikian. Bahkan bukan mereka saja yang seharusnya dihindarkan daripada budaya hedonisme ini, malah budaya hedonisme ini sendiri harus kita tegah semahu-mahunya. Kita mempunyai dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 yang merupakan suatu kesinambungan kepada dasar pendidikan tahfiz negara 1.0. Saya telah bangkitkan apakah visi utama dengan pembangunan tahfiz negara. Saya berpandangan kita harus meletakkan sasaran yang jelas supaya sekurang-kurangnya kita dapat melahirkan 30% para hufaz daripada golongan muda dan remaja dalam tempoh 5 tahun akan datang. Sebelum ini kita telah ada sasaran melahirkan 250,000 tahfiz dan sejauh manakah ianya sudah tercapai. Oleh yang demikian, saya mengharapkan agar
bantuan sokongan yang berterusan dapat disalurkan kepada institusi pondok, sekolah agama rakyat, khususnya juga kepada pusat-pusat tahfiz. Ini bagi memastikan mereka dapat melahirkan lebih ramai hufaz dalam negara kita. Jika inisiatif pekerjaan kita beri inisiatif supaya mereka terus kekal berada dalam satu industri, mengapa tidak insentif khusus diberikan kepada golongan tahfiz supaya mereka terus istiqamah menghafal Al-Quran. Datuk Seri Yang di-Pertua, kerajaan banyak membantu pegawai pekerjaan untuk membina kuartus di merata tempat. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, banyak kuartus-kuartus kerajaan terbengkalai. Saya berpandangan isu ini telah lama dibangkitkan. Isu mengenai kuartus-kuartus kerajaan yang terbiar dan tidak diselenggara dengan baik. Ada setengah kuartus guru yang saya lihat naik bukan setakat lalang, tapi hutan. Kita lalu dekat situ pun gerun, takut hantu. Kita bimbang jika keadaan tersebut berterusan akan mendorong kepada sarang-sarang penagihan dadah dan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Seharusnya kerajaan menyediakan plan tindakan khusus terhadap kuartus-kuartus kerajaan yang tidak lagi digunakan. Dalam isu ini, saya mohon Kementerian menyeraikan senarai kuartus kerajaan yang terbiar dalam negeri Kedah serta langkah yang telah dimajukan bagi memastikan kuartus berkenaan tidak lagi terbiar dan kosong. Datuk Seri Yang Bertuah, Jerai Geopark yang memegang status sebagai geopark kebangsaan merupakan satu kawasan eko pelancongan yang boleh menjadi tarikan pelancong dari dalam maupun luar negara. Memang Jerai Geopark ini duduk dalam kawasan saya, Datuk Seri Yang Bertuah. Kalau pergi rumah saya boleh naik Gunung Jerai khususnya. Dan kalau kita naik Gunung Jerai, kita boleh melihat suasana yang cukup aman. Daripada atas Gunung Jerai, kita boleh nampak sawah padinya yang terbentang luas dan kita boleh nampak lautan yang terbentang luas. Di dalam lautan tersebut ada pulau-pulau kecil. Cukup indah suasana berada di situ. Dan sebagai usaha mengangkat nama Jerai Geopark setanding dengan Geopark Langkawi dan Geopark Kinabalu, kita meletakkan sasaran supaya status Jerai Geopark diangkat ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu Global Geopark yang bertaraf dunia menjelang 2025. Jadi saya ingin bertanya, apakah usaha-usaha yang sedang dirangka oleh kementerian tertentu, khususnya Kementerian Pelancongan, dalam mengangkat Jerai Geopark ke peringkat global ini, serta perancangan untuk membangunkan eko pelancongan Jerai Geopark yang lebih berstrategi. Yang berhormat, saya ganggu 1 minit ni. Ya, boleh, Mak. Akan saya ganti. Nanti isu geopark ni saya kira penting. Menurut kajian ahli sains negara kita, ada 200 tapak geopark yang dikenal pasti. 25 lebih kurang atau 20 telah diwartakan. Tapi isu yang timbul, menurut laporan yang saya terima, ialah kerana ini di bawah kerajaan negeri. Jadi ada kerajaan negeri yang tidak begitu prihatin untuk memajukan tapak-tapak geopark yang ada potensi besar untuk pelancongan. Jadi saya kira ini harus diberi perhatian oleh Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya dan pihak-pihak yang berkaitan. Baik, silakan terus. Saya amat bersetuju dengan Datuk Seri Yang di-Pertua. Dan memang di kawasan pegunungan Jerai ini merupakan kawasan yang sangat indah dengan adanya kawasan-kawasan sawah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan kalau tuan-tuan nak pergi berehat di atas Gunung Jerai di sana, boleh lihat juga tapak-tapak yang lama-lama. Saya tak tahulah Gunung Jerai dulu tu terbinanya Gunung Jerai itu macam mana. Tapi ada yang namakan tapak Telaga Tok Syekh,
macam-macam telaga yang ada di situ. Ya. Boleh ada dan ada hotel yang di bawah PKNK yang boleh berehat di situ. Dan tambahan lagi, selain Gunung Jerai, kawasan rekreasi di hutan Lipur Sedim. Kalau tuan-tuan pergi ke Kulim juga, perlu diangkat sebagai kawasan eko pelancongan yang strategik. Disebabkan kawasan ini terletak di kawasan alam semula jadi yang terkenal dan sesuai dijadikan tempat merawat diri atau turut disebut sebagai tempat healing. Memang pelancong-pelancong dalam negeri banyak, tapi pelancong-pelancong di luar negeri kita tak nampak. Sedangkan ada di situ pusat-pusat titi gantung, ada air terjun yang sangat jernih keasliannya. Memang cukup seronok untuk kita berada di kawasan hutan Lipur Sedim ini. Jadi saya mengharapkan segala untuk pelancongan bagi negeri Kedah ini dapat kementerian dapat tumpukan kepada pelancongan-pelancongan yang sebutkan tadi. Saya mengharapkan segala pendirian dan persoalan yang dimangkit ini mendapat perhatian dan maklum malas daripada kementerian yang bertanggungjawab. Hanya sekadar itu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat memberikan masa 4 minit setengah untuk dimanfaatkan oleh yang berhormat yang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Barangkali untuk sedikit mengurangkan rasa ketegangan, saya ungkapkan serangkap pantun yang semalam tak sempat saya sampaikan. Pohon bidara di pinggir desa banyak khasiatnya, bukan sekadar hiasan. Negara kita, tanggungjawab kita, paculah negara dengan berkesan. Baik, sekira dengan sedikit ungkapan pantun itu, kita teruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Husin Ismail menyampaikan ucapan perbahasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Datuk Seri Yang Dipertua, izinkan saya mulakan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Tuan Datuk Seri Yang Dipertua, sahabat-sahabat ahli senator, pegawai-pegawai yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Memang benar apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Yang Dipertua bahawa semua yang kita berada di sini hari ini dan sebelum dan selepas ini, insya-Allah untuk sebahagian daripada hasrat ataupun janji pengabdian kita untuk selain daripada Allah ialah untuk diabadikan untuk kemajuan dan kemakmuran negara kita, insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini sekurang-kurang menghasratkan untuk menyentuh 3 perkara pokok. Yang pertama, dalam tumpuan 1 RMK kajian separuh penggal RMK 12 yang terbabit dalam perkara pertama manfaat yang diterima, iaitu perundangan yang lebih adil dan saksama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ini saya ingin bicara atau bercakap mewakili rakyat Terengganu dulu. Tuan-tuan, data ataupun catatan 2017 mencatatkan Sabah adalah pengeluar petroleum yang pertama negara. Terbesar negara, 276,740 barrel per day. Terengganu dan juga termasuk Kelantan di pantai timur yang kedua mengeluarkan menghasilkan 209,960 barrel per day.
Diikuti Sarawak 173,350 barrel per day. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 4 negeri yang dikatakan menjadi pengeluar minyak. 4 negeri ini masih dalam kategori negeri miskin di Malaysia. Sejarah pengeluaran minyak secara resminya dimaktubkan dalam satu ikatan perjanjian tahun 1975, Perjanjian Petroleum 1975. Dan selepas perjanjian tersebut, saya khusus kepada Terengganu, mungkin juga tersentuh di Kelantan. 22 tahun Terengganu menikmati royalti minyak, hasil daripada perjanjian yang dibuat, yang dimeteraikan, bukan dijanjikan, ditandatangani oleh Menteri Besar Terengganu masa itu saja, tetapi oleh seluruh menteri-menteri besar di seluruh negara, dengan mengandaikan adanya petroleum mungkin ditemui di negeri-negeri yang lain juga selain Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahun 2000, selepas 22 tahun Terengganu menerima royalti minyak, bulan Mac tahun 2000 adalah tarikh akhir istilah royalti yang diperakukan dalam perjanjian dinafikan, dan bermula dari tarikh itu Terengganu dan Kelantan tidak lagi bernama royalti. Ada orang sebut tadi, bila saya sebut sedikit mencelah ucapan Datuk Nelson semalam. Datuk Nelson kata itu politik. Tuan-tuan, kalau tidak politik kita tak sampai ke sini. Kalau politik ini berubah, kita semua ni tak ada dalam Dewan ini. Jadi tak boleh kita katakan ini isu politik, sebab ini adalah isu rakyat. Selepas tahun 2000 Mac, Terengganu menerima yang terakhir bernama royalti. Dan selepas daripada itu namanya bertukar macam cerita kartun, bertukar. Dan pertukaran istilah itu bukan memberikan suatu yang baik, tetapi makin tidak selesa. Apakah 22 tahun yang masa itu Ketua Hakim Negara Tun Saleh Abbas, Menteri Kewangan Yang Mulia Tan Sri Tengku Razali Hamzah yang menggubal perjanjian itu, kemudiannya pentakrifan itu yang dibuat oleh mereka-mereka ini dianggap tidak betul. Menteri-menteri yang kemudiannya meletakkan takrif baru, 3 batu nautika dan lain-lain. Artinya 22 tahun royalti yang dibayar itu tidak legal. Saya sebutkan ini untuk kita ambil sedikit perhatian. Perkara ini sudah diulang berpuluh kali, tetapi dia tidak dapat dikembalikan kepada realiti yang asal. Tuan-tuan, tahun 2018 bawah pemerintahan PH, masa itu Tun Mahathir, penggal pertama, kalau tidak silap saya, mengembalikan royalti penuh. Lepas itu tukar balik sehingga menjadi bayaran 80% dan lain-lain. Sehingga ke akhir ini, sekarang kerajaan Madani PS juga memerintah. Tetapi dasar ini berubah lagi. Penterjemahan kepada maksud 3 batu nautika dan maksud royalti yang bertukar menjadi wang ehsan dan lain-lain, saya tak ada masalah untuk nak tukar apa pun. Tetapi hak rakyat yang dimaktubkan di dalam perjanjian petroleum yang ditandatangani oleh seluruh menteri besar ini harus dikembalikan kepada maksud sebenar. Kalau dalam Quran, yang paling dekat sekali mentafsirkan Al-Quran adalah hadis Rasulullah. Yang paling rapat kepada pentafsiran ini ialah sahabat-sahabat yang ada zaman Rasulullah, sahabat tabi'in dan lain-lain.
Ini selepas 22 tahun yang menulis dan menggubalkan perjanjian itu yang dikira salah. Tetapi yang baru kemudian ulama-ulama petroleum yang akhir mentafsirkan, saya nak perbetulkan itu takut salah faham. Perkataan ulama petroleum ini sebab penterjemahan undang-undang menurut versi yang akhir. Sudah jadi suatu perkara yang sangat tidak menyelesaikan. Tuan-tuan, saya sebutkan ayat tadi supaya kita ni ingat kepada maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu adalah hak rakyat Terengganu seperti rakyat Sarawak, rakyat Sabah yang saya difahamkan dah dapat 20%. Ya ke dapat? Dah. Sebelum daripada PRU 14, kami digegarkan dengan janji 20, bukan 5%, tapi 20%. Tapi akhirnya bukan persen, cuma akhir-akhir ini hanya enrolment, bayaran gaji saja. Di mana kedudukan? Jadi macam mana kita nak bercakap tentang isu persefahaman, perpaduan, federalisme dan lain-lain? Tuan-tuan, yang disebutkan saya baca ayat tadi ialah satu hadis, satu ayat Quran dan suratul Maidah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu supaya tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa sahaja, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Saya ungkap balik daripada tumpuan satu, iaitu perundangan yang lebih adil dan saksama. Saya tentu yakin akan ada jawapan, tapi rakyat Terengganu dan Kelantan menunggu suatu dengan penuh harapan penafsiran balik 22 tahun semenjak daripada perjanjian ini dikemukakan kepada rakyat. Tuan-tuan, yang keduanya, masa sangat cemburu, tapi Tan Sri Yang di-Pertua tadi, Datuk Seri Yang di-Pertua kata ada allocation masa sebab yang tadi tak habis masa. Mudah-mudahan saya dapat sedikit waktu itu. Yang keduanya, ECER. Saya orang Terengganu panggil ECER, ECER. Eastern Corridor Economic Region. Pun benda yang sama. Walaupun dia diasas di zaman Tun Abdullah Badawi. Tapi saya juga sikit ambil ungkapan di sini. Sejak perubahan kerajaan di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan Madani tahun 2011 tahun lepas, ECER yang sepatutnya menjadi suatu roadmap ataupun pelan besar pembangunan Pantai Timur yang membabitkan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Segamat Johor. 4 menteri besar yang sepatutnya chairmannya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasihi, dan juga Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi dan Ketua Setiausaha Pembendaharaan dan semua 4 menteri besar, tapi sehingga ke hari ini ECER belum bermesyuarat. Kami tidak pasti apakah tidak mesyuarat ini kerana apa? Kerana masa atau kerana apa-apa. Tapi ini adalah satu plan besar, master plan besar pembangunan Pantai Timur. Saya mohon supaya mudah-mudahan insya-Allah perhatian ini perlu diberi, dan insya-Allah tak timbul soal negeri mana yang kita suka dan tidak suka. Yang penting yang maksud kepada perundangan yang lebih adil dan saksama ini dapat sama-sama kita realitikan insya-Allah. Saya mengambil kesempatan juga untuk bicara tentang isu tumpuan kedua Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Tumpuan kedua ialah isu rasuah. Berkaitan dengan perundangan berkaitan rasuah. Saya cuma nak ambil kesempatan di sini satu hal. Kita bicara tentang rasuah ini sudah macam tak selesai daripada awal hingga ke hari ini. Tapi satu perkara yang saya rasa ingin saya bawa kepada Dewan untuk menjadi perhatian khususnya kepada pemimpin-pemimpin negara kita. Selama ini kita bercakap tentang memerangi penerima rasuah. Tapi kita tidak banyak mengambil endah tentang pemberi rasuah.
Dalam Akta SPRM 2009 Seksyen 17(B menyebut tentang akta kesalahan memberi suapan ataupun memberi rasuah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyebut tentang satu perkara yang sangat maklum, sangat lumrah difahami dan diketahui. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi, yang menerima rasuah, dua-dua masuk neraka. Kalau kita ambil sedikit pengajaran bila kita bercakap tentang dadah, saya lihat tumpuan kita yang paling besar ialah pengedar dadah, pembekal dadah. Pengisap dadah yang kecil-kecil mungkin menjadi asbab daripada pembekal yang besar. Yang kedua, kalau kita tengok denggi, yang kita buru bukan yang demam denggi, tapi yang kita buru ialah nyamuk Aedes penyebab denggi. Tuan-tuan, boleh tidak kita bawa tukar sedikit cara pendekatan dalam mendapati isu rasuah? Ambil tindakan sehebat mungkin untuk kita menyekat pemberi kepada rasuah, sebab dia adalah penyumbang. Betul, kita bicara tentang wujudnya istilah supply and demand. Memang betul dalam konteks ini pun begitu. Artinya supply datang daripada pemberi, demand datang daripada penerima. Hari ini yang kita bicara tentang penerima rasuah. Yang pemberi rasuah macam selesa. Ada undang-undang tetapi tidak banyak kita bicarakan. Sebab itu saya harap insya-Allah perkara ini juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal rais, yakni allazi yamshi bainahuma. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat rasuah, penerima rasuah dan perantara yang bersifat penghubung di antara keduanya. Saya mohon mudah-mudahan pendekatan ar-rashi wal murtashi finnar ini menjadi sebahagian daripada agenda memerangi rasuah. Yang ketiganya, saya ambil kesempatan juga untuk menyebut tentang keterjaminan makanan. Tuan-tuan, saya ingin berkongsi sedikit bersama dengan tuan-tuan tentang khususnya beras. Malaysia hari ini, terakhir ini, rekodnya saya tak pasti tahun 2023, tapi tahun 2022, Malaysia membekalkan 62.6% bekalan beras negara, own consumption. Artinya kita mengharapkan sebanyak lebih 37% beras import. Di pasaran sekarang, kalau nak lihat dari sudut jumlah beras dalam negara, jumlah beras yang kita keluar lebih banyak. Tetapi ada yang sungutan di pelbagai lapangan oleh netizen kita ni, yang beras dalam negara tak ada, yang import yang banyak. Macam mana boleh berlaku yang import yang banyak, padahal pengeluaran negara lebih banyak daripada yang diimport? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebut sedikit sepintas jumlah pengeluaran negara dan juga import. Tahun 2018, 1,700 tan kita keluar. 776,000 tan diimport. 2019, 1,516 tan kita keluarkan, 890,000 tan yang diimport. 2020, 1,624 tan dikeluarkan, 1,110 tan import. 2021, 1,686 yang kita keluarkan, 1,062,000 tan diimport. 22, 1,575,000 tan yang kita keluarkan, 1,113,000 tan diimport. Data ini sehingga 1972. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya fikir sekarang kita ada dua perkara yang paling pokok. Yang pertama, selesai dulu isu beras yang ada sekarang. Tapi nak selesai isu sekarang ni, kita tak boleh mengharap kepada import. Pengeluar utama beras dunia adalah India. 40%
daripada beras keperluan daripada India ni, India mengekspor beras bernilai 22 juta tan satu tahun. Bulan Julai lepas, India sudah memutuskan untuk tidak lagi mengekspor beras. Thailand dan Vietnam bakal juga mengisytiharkan untuk memberhentikan ekspor beras. Sebelum ini, harga beras oleh kerana kes India sahaja, kita lihat jumlah harga beras Thailand 2,023 tan, RM2,023 per tan. Sebelum itu dan selepas itu naik pada bulan Ogos baru ini RM2,418 satu tan. Begitu juga Vietnam. Bila Thai dan Vietnam memberhentikan harga beras ataupun stop pengeluaran beras, harga beras dijangka akan melonjak menjadi RM4,693 satu tan metrik. Tuan-tuan, kalau ini berlaku, bencana isu beras ini lagi dahsyat dalam negara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak kita semua fokus kepada pengeluaran tempatan. Kalaupun kita tidak mampu mencapai 100%, tetapi kita boleh lonjak untuk mendapat jumlah yang lebih selamat, mungkin 70 ataupun 80%. Masa sangat tidak mengizinkan, tapi Tan Sri yang dipertua tadi, Tan Sri Datuk Seri kata nak bagi lebih untuk dapat memenuhi sahabat saya yang tadi terkurang waktu. Saya nak baca cadangan saja dengan ruang yang ada ini. Iaitu tadi ada Puan Norita Suai menyebut tentang perkasakan produk padi huma dan lain-lain. Saya ingin mencadangkan beberapa perkara. Yang pertamanya, bolehkah Kementerian Pertanian memikirkan untuk mewujudkan satu subsidi bagi melindungi pendapatan pesawah, supaya pesawah-pesawah mendapat yang menjadi orang utama, hero dalam pengeluaran beras ini, mereka mendapat hasil pendapatan yang menasabah. Sekarang ini isu padi kunca dan lain-lain, isu ini tidak banyak menyelesaikan keadaan, dan kalau kita boleh dapat tambah subsidi atau peruntukan melindungi pendapatan pesawah, kita mungkin akan dapat untuk memperolehi harga beras mampu beli pada rakyat Malaysia dan mengurangkan pergantungan kepada pada import. Yang keduanya, ini kita mungkin lihat pada produk-produk komoditi yang lain, dan kalau beras ini menjadi sebahagian dianggap sebagai produk komoditi dan juga lebih besar daripada itu ialah produk security, saya fikir idea ini mungkin boleh kita bincang. Yang kedua, petani-petani atau pertanian beras harus dijadikan sebahagian daripada jenis perniagaan tani. Bukan yang hari ini, petani yang mengeluarkan beras dianggap sebagai golongan, bukan dianggap, realitinya sebagai golongan yang termiskin. Ya, semuanya, mostlynya B40, kecuali tokey besar. Jadi kita kena fikirkan pendekatan ini. Yang ketiganya, sesi yang lepas saya mencadangkan supaya habis masa tu. Berapa banyak lagi ni? Ada 3 perkara cadangan saja. Yang ketiganya, dalam sesi yang lepas saya mencadangkan supaya diwujudkan subsidi output. Artinya penanam padi diberi subsidi pada nilaian produk yang dikeluarkan. Dengan cara itu mereka berlomba, dan kita tidak lagi menganggarkan subsidi input yang selama ini dianggap salah guna. Itu bukan mungkin penyelesaian yang terbaik, tapi subsidi output seperti yang dibuat di Jepun mungkin lebih baik. Yang visi yang keempat, boleh tidak kita letak supaya beras ini dijadikan satu visi dalam program pertanian negara sebagai mengeluarkan 100% keperluan beras negara. Sekarang baru 62%. Walaupun kita tak capai begitu, tapi kalau kita letak visi itu atau misi itu, kita insya-Allah bergerak ke arah itu. Yang kelima, melaksanakan dasar guna tanah untuk meningkatkan pemberian insentif yang lebih baik kepada kerajaan negeri, khususnya melalui kerajaan persekutuan. Kerjasama negeri dan persekutuan saya fikir sangat perlu untuk diperkasakan. Yang keenam, memperkenalkan insurans tanaman padi. Tuan-tuan, padi ni antara isu besarnya
risiko bencana, banjirlah, kemarau dah lain-lain. Ada tidak ruang untuk kita fikirkan supaya diwujudkan satu insurans penanaman padi supaya apa-apa hal berlaku mereka terbela. Kerja lain semua ada insurans, KWSP, EPF dan lain, apa ni satu lagi, SOKSO dan lain-lain. Tapi padi yang menjadi terpenting, bekalan makanan terpenting negara, tak ada istilah SOKSO bagi mereka. Dan yang ketujuh, pelaburan di bidang R&D. Yang Muhammad, saya tanya, saya bagi tahu time tadi sebab saya mencela. Ya. Ini saya tak mencela. Tan Sri, tadi masa tu tadi dia ada lebih 4 minit. Okey, saya habiskan. Saya nak sebutkan di sini perkasakan R&D di Vietnam. Sekarang ni dia dah mengeluarkan padi OM34 4 kali setahun. Dan yang akhir sekali ialah supaya ada tidak ruang, Tan Sri Yang di-Pertua, saya dengan mohon maaf atas kelebihan masa ini, untuk dibuka AP ni lebih luas. Supaya mungkin ada pihak lain yang boleh membantu untuk membawa masuk beras untuk penyelesaian isu segera tentang kekurangan beras negara. Minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Muhammad. Saya menyebut Yang Berhormat Tuan Amir bin Haji Muhammad Ghazali. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Negara, rakyat Malaysia yang saya cintai dan ahli Dewan Negara yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini dengan izin dan inayahnya serta ruang yang diberikan di Dewan yang mulia ini bagi menyambung rasa, berkongsi pandangan dan juga berbahas berlandaskan kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12, lebih dikenali sebagai KSP RMK ke-12. Tema perbahasan saya pada petang ini terkait dengan tema Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Tan Sri Yang di-Pertua, pada hari ini 21 September 2023, genap 25 tahun gerakan perubahan ataupun reform unity yang lebih dikenali sebagai generasi gemilang. Penggembelingan masa ketika itu mewakili hasrat umat bagi perubahan Islami dalam pemerintahan, dan ironinya atau hakikatnya adalah Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri pada ketika ini, pada saat ini, pada tarikh yang sama, pada 1998, mereka ditangkap dan dilokap demi mempertahankan kesedaran yang mereka miliki. Dan saya mengharapkan kesedaran yang dimiliki oleh mereka ini 25 tahun yang lalu kekal teguh pada kali ini membawa negara Malaysia yang madani. Kami bersama-sama dengan teman-teman politik yang ada pada hari ini di sebelah sini dan di sebelah sana, sehinggalah teman-teman ini bersilih ganti mempunyai pengalaman memimpin negara Malaysia. Dari pemerintah kembali ke oposisi dan ke oposisi menjadi pemerintah, berputar berpusing dalam kompas yang sama, iaitu perubahan dan pembaikan bagi sesebuah negara. Sepanjang perjalanan waktu kami acap kali menyampaikan sikap politik perubahan dan pembaikan di beberapa sendi dan rukun hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan terus bergerak laju dan deras. Ingin saya berkongsi aspirasi dengan semua agensi kerajaan di semua sektor awam yang strategik seperti kaki tangan awam, pendidikan, pertahanan, keselamatan negara, polis dan tentera, dan pelbagai sektor lainnya. Tidak perlu khawatir dan bimbang. Kebijakan dan kebaikan yang tersedia ada. Kita akan terus pertahankan dan lanjutkan. Jika ada yang belum baik, tentu kita harus ada upaya mengubah dan memperbaikinya dengan masuk reform itu sendiri. Inilah elemen
kesinambungan dalam proses pembaharuan yang sedang dilakukan secara agresif oleh kerajaan madani atau kerajaan perpaduan dalam tempoh 10 bulan yang lalu. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin merujuk dokumen Rancangan Malaysia Penggal yang ke-12 bab 7, meningkatkan perpaduan pertahanan, keselamatan dan kesejahteraan. Fokus saya yang pertama adalah data berpusat dan tinjauan secara berskala mendapati jumlah perokok di Malaysia ini seramai 5 juta dan penghisap vape seramai 1.5 juta. Juga terkait dengan isu rokok dan vape ini, sejumlah 95% kesan mempunyai tanda-tanda e-woli. Sekarang ini makin ramai remaja yang berisiko tinggi mati sebab virus e-woli ini. E-cigar or vaping product use lung injury dengan izin. Mereka ini datang ke hospital sesak napas, cirit-birit, muntah-muntah dan sakit kepala. Mungkin hingga ditidurkan seperti mana-mana pesakit yang dijangkiti oleh COVID-19. Mungkin hidup mereka mungkin mati jika tidak dirawat dengan segera. Apatah lagi, vape ini akan dilegaliskan, dihalalkan pada tahun ini. Tan Sri Yang di-Pertua dan teman-teman ahli Dewan Negara yang dibanggakan, cecawai vape ini juga jika tertelan oleh bayi ataupun kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah, risikonya kematian sedia menunggu menanti ahli keluarga yang menggunakan vape ini. Pusat Racun Negara telah mengeluarkan amaran tentang cecawai vape ini jenis mushroom kerana mempunyai bahan psilocybin yang boleh menyebabkan khayar, berdebar, jantung laju, penin dan muntah. Vape di bahagian elektronik pula, vape ni, batang vape ini di bahagian jika digunakan oleh pengguna untuk menjadikan apa-apa racun dan dadah sebagai asap, kebarangkalian amat tinggi penyalahan guna akan berlaku kelak. Soalnya, sejauh manakah program I Am Free dan program 5 minit anti rokok vape Kementerian Pendidikan berjaya mengurangkan prevalence merokok di kalangan pelajar? Yang kedua, apakah garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan terhadap pengguna vape bagi melindungi penggunaan cecair dan alat elektronik seperti tidak disalahgunakan kelak? Saya minta kementerian ini memberi jawapan kepada kita selaku senator ahli Dewan Negara. Yang kedua, masalah yang sedia ada dan seperti tidak ada jalan penyelesaian. Isu keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam negara kita ini berkaitan dengan pelarian Rohingya dan juga perniagaan warga asing yang menjejaskan ekonomi rakyat tempatan. Berdasarkan statistik UNHCR, terdapat 182,990 pelarian dan pemohon suaka. Dari jumlah ini, seramai 135,440 orang adalah pelarian daripada 59 negara. Mengapa tanpa banyak sangat? Seperti tidak ada kawalan daripada pihak kerajaan. Sehingga sekarang, data jumlah pelarian Rohingya di Malaysia ni berbagai-bagai. Agensi kana kata 100,000 lebih. Agensi sini kata 200,000 lebih. Yang mana satu kita nak pakai? Dan dimaklumkan juga pihak UNHCR ini tidak memberi kerjasama di dalam menentukan data dan jumlah. Apakah kita harus memperkenankan UNHCR ini berada di dalam Malaysia ini? Ini harus diberi penekanan oleh kerajaan Malaysia. Sehingga sekarang data jumlah pelarian Rohingya di Malaysia berbagai-bagai yang dimaklumkan oleh mereka. Soalnya mengapa Malaysia menjadi tempat lambakan pelarian 59 buah negara? Apakah plan strategik jangka pendek dan jangka panjang tentang masalah pelarian ini? Tan Sri Yang di-Pertua, dari Wang Kelian, Negeri Perlis hingga Tanjung Piai, Johor, bersambung pula dari Tanjung Simpang Mengayau di Sabah hinggalah di Tanjung Datu, Sarawak,
apa sudah jadi dengan negara kita. Apa saja yang melibatkan sumber ekonomi dan peluang ekonomi dalam negara ini akan diambil dan dimonopolikan oleh warga asing ini. Kerajaan harus bertegas tentang isu ini. Mereka ini datang ke dalam negara kita berniaga secara haram. Ada yang halal, tapi halal kita tidak dapat menentukan sebab PBT yang mengeluarkan lesen. Di peringkat kerajaan persekutuan yang ada undang-undang dan peringkat negeri ada undang-undang iaitu pihak berkuasa tempatan. Tetapi warga-warga asing ini menguasai market-market di Pulau Pinang, di Kedah, di Perak, di Kuala Lumpur. Ini satu perkara yang perlu dilihat dengan hati-hati disebabkan keselamatan negara kita. Mereka juga menguasai repair kereta workshop, aksesori telefon, tukang rumah, tekstil, pertanian dan pelbagai sektor lain. Dalam sektor peruncitan, bagaimanakah warga Aceh ini beri kebenaran? Mereka monopoli satu Malaysia yang saya sebutkan tadi, daripada Perlis sampailah Johor, daripada Sabah sampai Sarawak. Migran ataupun warga negara daripada Pakistan di Sarawak penuh dengan pemborong-pemborong runcit yang dimonopolikan oleh mereka. Di Pulau Pinang, Rohingya dan juga Myanmar, Bangladesh, bagaimanakah mereka mendapat akses untuk melakukan perniagaan ini dengan apa saja yang mereka lakukan? Tan Sri Yang di-Pertua. Ini soal keselamatan negara. Ini soal nasib generasi masa depan Malaysia. Pasca rancangan Malaysia ke-12 yang akan berakhir pada 2025. Adakah perkara ini akan diulang-ulang lagi seperti lagu Bangau Oh Bangau ataupun Jet Semut siapa sakit naik atas. Hang tuduh aku, ku tuduh hang. Hang tuduh aku, ku tuduh hang. Akhirnya sengsara yang dilakukan oleh warga asing ini menjejaskan pendapatan peniaga-peniaga peruncit-peruncit kaum-kaum yang berada di dalam negara ini. Harus Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Kementerian Pengguna harus turun ke bawah memantau aktiviti ini supaya rakyat terasa dipayung oleh kerajaan yang ada sekarang ini. Tan Sri Yang di-Pertua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan seni dan budaya warisan. Rancangan Malaysia ke-12 bab 5 menuju ke arah wilayah yang seimbang. Mengoptimalkan potensi ekonomi, merancangkan semula industri pelancongan, pemeliharaan dan pemeliharaan warisan budaya. Pelancongan domestik perlu menekankan kepada penghayatan dan penghargaan pada seni, warisan dan budaya. Antara contohnya ialah pembuatan kasut capal. Kita di negeri Pulau Pinang ni ada aktiviti hiliran yang berkaitan dengan seni, iaitu tentang industri pembuatan keris, parang, senjata, dan yang kedua dari segi capal di Kepala Batas dan di Pulau Pinang, serta chatting batik di Kelantan dan di Terengganu. Lokasi bersejarah seperti Museum Perang ataupun War Museum di Batu Maung di Pulau Pinang perlu diberi dukungan oleh kerajaan kerana menempatkan sejarah peradaban orang Melayu Pulau Pinang dan salur-galur penjajahan British dan Jepun sebelum merdeka. Di situlah aktiviti dan di situ juga ada War Museum yang perlu kita bantu, kerajaan bantu dan juga dokong supaya relevansi sejarah yang akan disampaikan kepada pelajar-pelajar di sekitar seberang perai ataupun di Pulau Pinang ini dapat memberi semangat nasionalis, patriotisme dan boleh membantu menjiwai peradaban sebagai rakyat Pulau Pinang malah Malaysia sendiri. Oleh yang demikian, inisiatif kerajaan perlu diperkasakan dengan nilai tambah dan cadangan penambahan kepada aspek sokongan seperti peruntukan kewangan, tenaga mahir dan promosi. Latar belakang warisan perlu didokumentasikan dan dibukukan. Menyediakan sebuah pusat khas yang mempertahankan khazanah warisan ini agar tidak kepupusan pewaris dan kemahiran pembuatan.
memperkasakan juga sama pelbagai agensi dalam mendekati masyarakat bermula dengan pendedahan di peringkat pendidikan awal. Soalnya sejauh mana dan apakah usaha kerajaan dalam melaksanakan komitmen tersebut. Dan kedua, nyatakan jumlah statistik pemeliharaan dan pemuliharaan relik dan muzium yang terletak di Pulau Pinang dan seluruh negara yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Seni dan Budaya ini. Dan seterusnya adalah aktiviti warisan busana dan juga seni mempertahankan diri. Saya mencadangkan supaya dipecahkan pada dua kementerian. Warisan busana dan seni mempertahankan diri ini diletakkan di bawah Kementerian Seni dan Budaya. Dan juga silat olahraga, aktiviti silat olahraga ini diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Supaya tidak ada pecanggahan dari segi dasar dan juga pergerakan aktiviti, malah dari segi pendanaan kepada dua-dua kategori ini tidak menghadapi masalah kepada persatuan-persatuan olahraga dan persatuan-persatuan dan seni budaya. Tan Sri Yang di-Pertua. Yang ketiga, bab yang ketiga adalah melonjakkan daya tahan ekonomi untuk pertumbuhan mampan. Memperkukuhkan daya tahan sektor dan industri strategik. Sektor perlombongan dan yang akan ditransformasikan bagi mencapai kemampuan dan aspirasi rendah karbon melalui penerima gunaan teknologi termaju serta pembangunan bakat dan ekosistem yang menyeluruh dalam hubungan ini. Subsektor minyak dan gas akan memberi penekanan kepada transformasi digital kalis cabaran masa depan bagi memastikan kos yang berdaya saing di sepanjang rantaian nilai. Selain itu, penerima gunaan teknologi yang pemerangkapan dan penyimpanan karbon CCS akan membuka peluang pelaburan baru dalam aktiviti berkaitan dengan CCS dan mengurangkan pelepasan karbon dengan ketara dalam pengeluaran minyak dan gas. Pada suku ketiga, 2021 telah diumumkan bahawa projek CCS luar pesisir Malaysia yang pertama dikenali sebagai projek Kasawari CCS, projek kerjasama antara Petronas dan Perundingan Tenaga Global, sedang dalam pembangunan. Soalnya, apakah peraturan dan dasar yang digunakan oleh projek tersebut untuk mengawal pelaksanaan CCS untuk memastikan tata kelola tender kepada kontraktor, keselamatan dan keberkesanan pelaksanaannya? Yang kedua, apakah kaedah yang digunakan oleh industri pengeluaran minyak dan gas untuk menilai dan mengurangkan sebarang potensi risiko alam sekitar yang berkaitan dengan CCS seperti kebocoran dan pemilikan tapak storan? Yang terakhir, mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan awam, menambah baik prestasi perkhidmatan. Di Pulau Pinang ni, kita mencadangkan, saya ingin mencadangkan diwujudkan one-stop center yang dijenamakan sebagai My Madani Pasar Khidmat dalam usaha untuk melonjakkan pembangunan serta merapatkan jurang perbezaan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Mengambil kira potensi pembangunan Kerajaan Pulau Pinang Center MRCB Batuas yang luas dan besar sebagai pusat sehenti untuk masyarakat seberang Perairan Utara Perak dan Selatan Kedah untuk mendapat perkhidmatan kerajaan dan swasta yang pertama seumpamanya di Malaysia akan berada di Penang Central Batuas. Seperti mana UTC, Urban Center Transformasi yang diciptakan oleh Perdana Menteri yang lalu, iaitu Najib. Yang mana baik kita ambil, yang mana baik kita teruskan seperti mana ucapan saya yang awal tadi. Dengan semangat perpaduan dan masyarakat di bawah satu bumbung melalui pengurusan tata kelola yang baik dan sistem penyampaian awam yang tangkas dan pantas. Pada masa sekarang, UTC hanya berada di Sungai Petani Kedah dengan tempat yang kecil. Dia tidak boleh menampung kehadiran ramai orang yang akan mendapatkan khidmat. Jadi, memandangkan usaha-usaha ini, saya mencadangkan UTC ini berada di Batuas untuk memberikan khidmat kepada masyarakat Pulau Pinang dan juga Selatan Perak, Selatan Kedah dan juga Utara Perak di Pulau Pinang ini. Tuan Yang di-Pertua, yang terakhir daripada saya ialah kepada pemimpin-pemimpin negara, kepada pemimpin-pemimpin oposisi, mari kita renungi bersama. Semua kita adalah nakhoda melayari kapal demokrasi yang pelbagai rencam.
Selesai berperang akan kembali ke daratan. Yang kalah tidak kalah semuanya. Dan yang menang tidak menang semuanya. Kehidupan ini terkadang penuh dengan pelbagai masalah. Ia seperti mana kapal yang berlayar di tengah lautan luas. Setiap gelombang yang datang adalah ujian dan tantangan yang harus kita hadapi. Terkadang laut tenang, namun tak jarang badai datang mengguncang. Tapi ingatlah, kita semua ini adalah nakhoda dari sebahagian kapal yang besar ini. Dan semangat keberanian adalah layar yang akan membawa kita melintasi samudera kesulitan menuju pelabuhan keberhasilan. Demi negara dan masa depan rakyat, ayo oposisi, ayo pemerintah, kita bersatu. Majukan negara, membina bangsa Malaysia ini yang gemilang. Kepada oposisi, berbincanglah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau boleh dibincang. Dan sebahagian daripada kita ini adalah dalam satu kebersamaan, di dalam satu perjuangan kebersamaan pada ketika itu. Dan pada hari ini pun sama. Yang penting adalah negara ini perlu dibangunkan sebaik mungkin supaya negara ini hebat, mampu melayar bahtera yang lebih gagah dan juga ke depan. Dengan ini saya menyokong rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Haji Aziz bin Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam Malaysia Madani. Seikhlasnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut serta membahaskan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Tan Sri Yang di-Pertua, kita perlu memperakui bahawa rancangan Malaysia ke-12 menunjukkan perkembangan yang positif. Antaranya pertumbuhan KDNK yang melebihi sasaran awal, indeks kesejahteraan rakyat yang meningkat dan kedudukan ke-38 dalam sub-indeks kecekapan kerajaan. Justru itu adalah wajar untuk kita memberi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri ke-9 yang mengepalai kerajaan sewaktu melancarkan rancangan Malaysia ke-12 pada tahun 2021. Walau bagaimanapun, kita harus menyedari bahawa Malaysia tidak terkecuali daripada cabaran ekonomi dunia pada ketika ini. Penghargaan juga kita harus berikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, serta Kerajaan Madani kerana tampil dengan anjakan baru menerusi kajian separuh penggal ini, dan sekali lagi kita harus mengucapkan berbanyak terima kasih. Malaysia sudah melalui 11 fasa rancangan 5 tahun negara yang bermula pada tahun 1966 selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Namun, jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar masih ketara. Malaysia memiliki 5 wilayah koridor ekonomi yang terdiri daripada Iskandar Malaysia Johor, Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER, Wilayah Koridor Utara NCER, Wilayah Tenaga di Pembaharui Sarawak SCORE, dan Koridor Pembangunan Sabah SDC yang ditubuhkan bagi melonjakkan pembangunan serta merapatkan jurang perbezaan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Sehingga kini, impak keberkesanan masih belum dirasai, walaupun meskipun peruntukan 114 bilion disalurkan sehingga 2022. Saya ingin mencadangkan agar satu semakan semula dan membentangkan laporan terbuka terperinci mengenai pencapaian setiap koridor ekonomi dibuat agar pengembangan mutakhir dapat dikongsi bersama. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan juga disaran untuk memberi tumpuan kepada negeri Perlis yang ketinggalan jauh di belakang berbanding negeri-negeri lain
Sedangkan negeri Perlis merupakan sebuah negeri yang memiliki kedudukan yang strategik kerana bersempadan dengan negara jiran Thailand. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana meneruskan projek kawasan perindustrian Lembah Cuping di Perlis, seperti mana yang termaktub dalam laporan KSP yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan produktif ekonomi di negeri Perlis. Tan Sri Yang Dipertua, saya turut tertarik terhadap usaha pihak kerajaan untuk memperkasakan keselamatan dan memperoleh manfaat daripada potensi pembangunan ekonomi rentas sempadan dengan meluluskan peruntukan berjumlah 1.1 bilion untuk tempoh 2023 sehingga 2025. Peruntukan tersebut bertujuan untuk penyediaan infrastruktur, asas peningkatan kemudahan keselamatan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi di samping di kawasan sempadan di Perak, Perlis, Kelantan, Kedah, Sabah dan Sarawak. Saya beranggapan bahawa peruntukan tersebut tidak mencukupi dan harus diperhalusi semula kerana ianya turut menyentuh perihal berkaitan dengan keselamatan kawasan ekonomi sempadan. Dalam hal ini, sekali lagi saya ingin membawa Dewan Yang Mulia ini kembali ke tahun 2015. Pada tanggal 1 April, sebuah pekan kecil yang dulunya meriah sebagai pusat ekonomi rakyat setempat, sekelip mata bertukar menjadi sebuah pekan mati akibat daripada ancaman keselamatan sempadan. Semenjak kali pertama saya menjajaki kaki di Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Pertua, tidak pernah sekalipun lekang dari mulut saya ini untuk memperjuangkan pembukaan semula wang kelian yang telah ditutup akibat kerakusan individu yang tidak bertanggungjawab. Saya berharap apa yang berlaku di wang kelian dapat diperbetulkan supaya Malaysia, rakyat negeri Perlis dan juga penduduk setempat mendapat manfaat dan keuntungannya nanti. Kedudukan strategik negeri Perlis yang bersempadan dengan negara Thailand perlulah kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai salah satu pusat ekonomi rakyat yang berpotensi tinggi. Sebelum ini, Tan Sri Yang Pertua, Perlis memiliki satu-satunya kawasan aliran zon bebas yang terletak di Wang Kelian. Tetapi kini hanya tinggal kenangan apabila ianya ditutup dan dibuang dari senarai pihak kastam. Adakah pihak kerajaan bercadang untuk menutup zon aliran bebas di Wang Kelian ini untuk selama-lamanya? Saya memohon sekali lagi, merayu sekali lagi, agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan kembali permintaan rakyat di negeri Perlis agar membuka kembali zon aliran bebas di Wang Kelian. Saya turut menyeru agar pihak berwajib mengambil langkah yang lebih produktif bagi menjaga sempadan dengan menyediakan kelengkapan yang terbaik kepada anggota yang bertugas seiring dengan kemajuan teknologi dunia kini. Pada awal tahun ini, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahawa satu agensi tunggal sempadan SBA akan ditubuhkan bagi mengawal selia pintu masuk negara dan ianya dalam peringkat akhir penubuhan. Terdapat satu persoalan yang bermain di minda saya. Apakah perbezaan di antara SBA dengan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AXIM) yang dimasukkan sebelum ini? Serta apakah penubuhan SBA ini bersifat sementara saja serta bakal menerima nasib yang sama seperti yang berlaku pada AXIM sekiranya ianya akan mengakibatkan kerugian terhadap kewangan negara. Di kesempatan ini juga, Tan Sri Yang Pertua, selagi saya berterima kasih kepada pihak kerajaan di atas keprihatinan terhadap keselamatan sempadan negara dengan mengumumkan pembinaan jeti dan menara tinjau yang baru di Perlis. Perkara seterusnya yang ingin saya bangkitkan adalah berkaitan dengan peruntuk perumahan rakyat yang merupakan antara isu yang dekat dengan rakyat.
Rumah yang selesa bukan saja sebagai tempat tinggal, namun fungsinya amatlah penting terhadap keperluan sosial seperti untuk berehat, membesarkan anak-anak, keagamaan dan seterusnya, meningkatkan kualiti hidup rakyat. Saya bersetuju dan menyokong penuh usaha pihak kerajaan untuk melestarikan kehidupan rakyat dengan membina 500,000 rumah mampu milik pada akhir 2025. Namun, apa yang menjadi kerisauan saya pada hari ini adalah jumlah projek perumahan yang diklasifikasikan sebagai projek perumahan sakit semakin meningkat saban hari. Pada 6 Julai lalu, media melaporkan bahawa Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan turut menyangkakan bahawa jumlah projek perumahan sakit di seluruh negara bakal meningkat sehingga mencecah 1,000 projek menjelang hujung tahun ini. Ekoran berakhirnya atau COVID yang memberi pengecualian kepada pemaju dalam tempoh pandemik COVID-19 yang lalu. Bukan saja rumah idaman lewat siap tanpa sebarang kepastian, bila dapat diduduki, lebih parah lagi apabila pada masa yang sama, para pembeli dihimpit apabila perlu melunaskan angsuran bulanan pinjaman kepada bank serta sewa yang didiami sekaligus. Sebagai contoh, kes perumahan sakit iaitu residensi Hektar Jalan Gombak yang merupakan salah satu inisiatif kerajaan di bawah program Rumah VIP yang dijangka siap pada tahun 2021. Namun sehingga hari ini masih tidak dapat disiapkan selepas 2 kali penangguhan diberikan. Rata-rata pembeli rumah mampu milik ini merupakan mereka yang tergolong dalam golongan B40 yang memerlukan perhatian yang serius oleh pihak kerajaan. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya amat berharap agar pihak kerajaan dapat memberikan fokus terhadap isu ini dan mencari satu penyelesaian yang lebih konkret kerana para pembeli kini semakin terhimpit dengan bebanan kos sara hidup yang semakin meningkat saban hari. Bukan setakat peningkatan jumlah perumahan mampu bilik dibangunkan, tetapi nasib para pembeli yang dibebani akibat daripada projek perumahan sakit ini mendapat pembelaan yang sepatutnya. Saya minta agar pihak kementerian yang berkaitan menyatakan apakah langkah penyelesaian yang diambil serta bagaimanakah pihak kementerian dapat membantu golongan pembeli yang dibebani hutang bank yang perlu mereka bayar tanpa sebarang titik nokta. Sebelum ini, pihak kerajaan telah menubuhkan satu pasukan petugas jawatankuasa khas bagi mencari penyelesaian projek perumahan yang dikategorikan sebagai projek sakit. Memandangkan isu perumahan suatu perkara yang amat serius, dengan ini saya menyarankan agar pihak kerajaan mewujudkan suatu suruhanjaya yang bertanggungjawab terhadap projek perumahan kategori sakit atau terbengkalai bagi melindungi hak dan kepentingan pembeli rumah kerana mereka adalah antara orang yang terinaya. Tan Sri Yang Di-Pertua, perkara yang seterusnya adalah berkaitan dengan perpaduan. Kerana ianya adalah suatu nikmat yang tidak ternilai harganya. Saya akur bahawa usaha untuk mengekalkan perpaduan bukanlah perkara mudah dan harus disertai asas sosioekonomi bertunjangkan keadilan sosial. Oleh itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, kita perlu pupuk dan tanam semangat perpaduan dalam diri kita sendiri sejak dari kecil lagi agar kemerdekaan yang dikecapi Malaysia
dapat dipertahankan sampai bila-bila. Tan Sri Yang Dipertua, memandangkan kita baru saja menyambut Hari Malaysia pada 16 September lalu. Saya rasa masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Malaysia kepada yang berhormat semua. Semoga perpaduan yang kita pupuk selama ini berkekalan selamanya, insya-Allah. Saya menyokong 100% usaha pihak kerajaan dalam melaksanakan pelbagai ikhtiar tambahan bagi memupuk semangat perpaduan, termasuk penghayatan semangat rukun negara, program perdana kembara perpaduan dan aktiviti perpaduan anak muda untuk memupuk semangat perpaduan dalam diri setiap rakyat Malaysia, dan saya berharap agar ianya bakal dipertingkatkan lagi pada masa hadapan. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih pada kerajaan yang berhasrat untuk membina sebuah kompleks perpaduan di Perlis untuk dijadikan sebagai hub perpaduan Zon Utara yang memusatkan program dan jentera perpaduan termasuk operasi moderator komuniti dan kawasan rukun tetangga serta taman bimbingan dan asuhan kanak-kanak. Tan Sri Yang Dipertua, saya turut tertarik dengan cadangan di bawah rancangan Malaysia ke-12 memaksimumkan penggunaan tanah untuk ekonomi luar bandar melalui penekanan industri pertanian pintar. Justru saya juga menggesa agar tanah milik Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang dirizabkan dan tidak digunakan dapat disewakan kepada anak-anak muda yang ingin melibatkan diri dalam pertanian tetapi disekat kerana tidak memiliki tanah. Usaha untuk memperkasakan pertanian pintar ini juga selari dengan perkembangan revolusi perindustrian IR4 yang bertujuan membantu pihak berkepentingan seperti petani, pentadbir dan semua entiti di dalam ekosistem ataupun industri pertanian supaya saling bekerjasama bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti penanam dan pengeluar hasil tahap optimum. Malaysia harus mencontohi Australia, China serta negara jiran kita Thailand dan Singapura yang melancarkan pelbagai inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi pertanian pintar di dalam kehidupan seharian, termasuklah mempromosikan industri pertanian berbentuk pertanian bandar. Inisiatif Usaha Tani Intan di bawah inisiatif Pendapatan Rakyat IPR perlu diberikan kredit atas usaha yang dilaksana serta bantuan yang diberikan bagi merealisasikan usaha murni ini. Namun, cabaran utamanya adalah galakan kepada mengkomersialkan bagi menembusi pasaran ekspor yang lebih kompetitif. Saya berharap agar pihak kerajaan bakal memperkenalkan inisiatif baru bagi membantu pemain industri ini ke suatu tahap yang mampu membanggakan negara di pesedara dunia kelak. Tan Sri Yang Dipertua, sebelum saya akhiri ucapan saya ini, saya amat bersetuju dengan pandangan serta menyokong sepenuhnya peruntukan tambahan kepada Yang Berhormat Senator seperti yang disuarakan oleh kawan-kawan terdahulu supaya dapat diluluskan dan diumumkan dalam jawapan Menteri 2 hari akan datang. Dengan ini, saya menyokong usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dengan penambahbaikan dan sokongan juga rayuan peruntukan kepada ahli-ahli yang berhormat. Tan Sri Yang Dipertua, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika terusik di sana-sini, saya mohon kemaafan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat
Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Bobby Swan. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Dipertua atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk berbahas dalam sesi perbahasan kajian separuh panggal Rancangan Malaysia ke-12 ini. Terlebih dahulu, saya bersama-sama jutaan rakyat Sabah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemansuri Agong yang telah berkenan mencambar duli untuk bersama-sama rakyat Sabah dan Sarawak dalam kembara Kenali Borneo baru-baru ini. Kembara ini pastinya akan meninggalkan kesan yang begitu membekas di hati rakyat. Melihat bagaimana keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemansuri Agong bersama anak anda Baginda yang mendekati serta menyantuni rakyat jelata dengan penuh sederhana tanpa sebarang protokol, berjiwa besar dan berjiwa rakyat, sekaligus turut menyelami kesusahan dan keperluan rakyat terutama di luar bandar di Borneo. Tan Sri Yang Dipertua, seperti yang kita sedia maklum, Rancangan Malaysia ke-12 yang telah dibentangkan oleh pemimpin kerajaan terdahulu jelas menterjemahkan komitmen berterusan kerajaan untuk memperkenalkan beberapa pembaharuan yang bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mapan dan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Yang lebih penting, tujuan pembaharuan ini bukanlah untuk menjana kekayaan negara semata-mata. Sebaliknya, untuk menangani beberapa cabaran struktur ekonomi, menyediakan tenaga kerja semasa masa hadapan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merapatkan jurang pembangunan antara wilayah. Tan Sri Yang Dipertua, sebelum saya menyentuh tiga isu perma yang akan saya sentuh dalam sesi perbahasan KSP RMK 12 ini, ada perlunya saya mengimbau dulu secara ringkas beberapa isu yang telah saya kemukakan semasa sesi perbahasan RMK 12 pada 18 Oktober 2021 yang lalu. Antara isu-isu penting yang telah saya bahaskan berdasarkan kepada 9 fokus utama dalam RMK 12 ialah pertama, apakah status terkini penubuhan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan CIQS di daerah kecil Pegalungan di kawasan Parlimen Pensiangan bersempena dengan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan. Kedua, saya memohon penjelasan pihak kerajaan sejauh manakah penglibatan wilayah Sabah dalam program dan projek berkaitan Center of Excellence for Future Industry dengan izin. Ketiga, sejauh manakah keberkesanan program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar atau PEKB dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat SPKR dalam membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan penduduk di Sabah. Keempat, saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan apakah kadar keberhasilan dengan izin success rate program rent to own bagi golongan B40 dan M40 yang telah dilaksanakan di Sabah. Kelima, apakah kerajaan telah menimbangkan untuk menambah satu lagi program pendidikan khas integrasi College Vocational di bahagian pantai barat iaitu Bandar Raya Kota Kinabalu yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Sabah selain program pendidikan khas integrasi
college vocational sedia ada di bahagian pedalaman. Saya mohon penjelasan dan perincian daripada pihak kerajaan. Tan Sri Yang di-Pertua, isu pertama ingin saya utarakan ialah pemerkasaan sektor pembuatan mapan untuk Sabah. Kita semua sedia maklum bahawa pembangunan mapan adalah prasyarat PIRMA yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial dalam mencapai pertumbuhan yang lestari dan inklusif. Apabila kita melihat situasi di Sabah, istilah ekonomi dan pembangunan mapan itu masih belum dapat dicapai. Jika kita lihat sumbangan Sabah menerusi keluaran dalam negeri kasar, KDNK, ialah dalam sektor perkhidmatan iaitu sektor pelancongan, telah memberi sumbangan besar sebanyak 49.5% pada tahun 2022, yang mana subsektor utama ialah pelancongan. Namun semasa pandemik kita dapat melihat sendiri betapa rapuhnya sektor ini. Justru Sabah perlu mengukuhkan sektor pembuatan yang seharusnya mencapai 30% dalam KDNK, tetapi hakikatnya di Sabah masih pada tahap 7.1% sahaja. Ini adalah akibat kurangnya daya tarikan pelaburan disebabkan masalah infrastruktur asas seperti air, elektrik dan jalan raya. Dalam laporan kajian separuh panggal RMK 12 ini, kita dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai projek pembangunan sistem tenaga boleh baharu TBB dan penaiktarafan sistem bakalan elektrik di gugusan Felda Sabah dengan kos ringgit Malaysia 195 juta akan dilaksanakan. Sehubungan itu, saya mohon dan menggesa kepada pihak kerajaan agar projek ini disegerakan, yang mana ini akan memacu kesungguhan dalam usaha transisi urus tabir tenaga oleh kerajaan Sabah sendiri bermula Januari 2024 kelak. Tan Sri Yang di-Pertua, isu bahas yang saya ingin ketengahkan ialah yang kedua, ialah cabaran kemiskinan digital di Sabah. Saya memuji pelaksanaan RMK 12 ini, khususnya dalam usaha menyentuh isu digitalisasi dan teknologi yang semakin berkembang sejajar dengan proses negara, yaitu beralih sepenuhnya ke arah penggunaan teknologi digital. Namun perlu disedari keadaan infrastruktur yang ada di negeri di bawah bayu ini amat menyedihkan yang mungkin akan merencatkan pelaksanaannya kelak. Bertepatan dengan dasar pendidikan digital DPD yang bakal diluncurkan di tidak lama lagi untuk melahirkan murid berkemahiran digital dalam era revolusi industri 4.0, saya difahamkan kerajaan Madani melalui inisiatif Akademi dalam Industri akan menyediakan dana khusus berjumlah ringgit Malaysia 209 juta bagi membantu belia mencaburkan diri dalam sektor pembuatan. Adalah dicadangkan kepada kerajaan untuk turut memberi fokus kepada penyelesaian menghadapi cabaran kemiskinan digital di Sabah. RMK 12 harus mengambil langkah strategik yang terarah dan terpadu. Transformasi digital yang semakin penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial menuntut respons yang komprehensif. Latihan dan pendidikan literasi digital harus disuburkan. Budaya e-commerce dan e-dagang boleh dikembangkan melalui dorongan
pengembangan dan distribusi penggiat digital, contohnya pendidikan secara atas talian, informasi kesihatan, dan peluang perniagaan yang terbuka. Ini tidak hanya memperkayakan pengetahuan masyarakat, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi setempat. Penglibatan pihak swasta yang dapat membantu mempercepatkan solusi dengan merangsang firma digital dalam penyediaan pelan akses internet dengan mendirikan pusat teknologi digital yang memberikan akses dan latihan kepada masyarakat. Oleh itu, saya ingin memohon penjelasan daripada pihak kerajaan pada tahap manakah setakat ini keupayaan perluasan infrastruktur digital di bawah program Jandela yang membolehkan 100% liputan jalur lebar di kawasan berpenduduk dalam RMK 12 telah disempurnakan. Saya dipahamkan infrastruktur digital baru di 382 tapak akan disediakan dan sebanyak 781 points of presence POP sedang diluncurkan di Sabah. Tetapi sehingga hari ini masih banyak kawasan yang tidak dapat mengakses rangkaian internet, sedangkan infrastruktur ini diperlukan bagi memulihkan premis kerajaan, kawasan perumahan dan kawasan komersial mendapat akses kepada perkhidmatan jalur lebar. Inisiatif ini penting khususnya dalam menjayakan agenda merapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dan bandar. Saya mohon agar kementerian yang diamanahkan dapat merealisasikan inisiatif murni dengan kadar yang segera. Tan Sri Yang di-Pertua, isu bahas ketiga yang saya ingin fokuskan ialah infrastruktur asas di Sabah. Isu keperluan asas di Sabah dan Sarawak seperti yang dinyatakan oleh saudara saya tadi pagi iaitu saudara Senator Abun juga perlulah dititik beratkan kerana kurangnya infrastruktur asas akan menyebabkan kelembapan proses pergerakan ekonomi. Isu keciciran pendidikan dan kesihatan luar bandar sudah seharusnya dinoktahkan pada dekad ini jika kita mahu menjadi juara khidmat sosial dan dalam kalangan kerajaan yang ada di Asia Tenggara ini. Sehubungan itu, projek pembinaan semula bangunan daif di sekolah khususnya di Sabah perlulah disegerakan. Setakat ini kita dimaklumkan sebanyak 64 projek sedang dalam pelaksanaan di Sarawak dan 43 projek di Sabah. Yang amat berhormat Menteri Kewangan juga menjanjikan sebuah pusat darah wilayah akan dibina di Sabah, manakala makmal kesihatan awam dan makmal keselamatan dan kualiti makanan akan dibina di Kuching, Sarawak. Ini ditambah lagi dengan pelaksanaan 1,200 projek naik taraf klinik daif di seluruh negara. Saya juga berharap janganlah dilupakan projek baru untuk membina pusat pendidikan dan kesihatan khususnya di kawasan yang sukar diakses seperti kawasan hutan, pedalaman dan pulau-pulau di wilayah Sabah yang masih ketiadaan sekolah dan klinik. Yang kebiasaannya kita mendengar ini untuk menaik taraf ataupun membina ataupun menyelaras, tetapi kita kurang mungkin fokus kepada bangunan-bangunan yang baru bagi kemudahan-kemudahan ini. Akhir kata, dalam usaha menujukan pembangunan makmur, inklusif dan mapan, saya percaya dengan kebijakan yang telah dirancang dan pelaksanaan yang telus dalam kerajaan perpaduan hari ini. Wilayah Sabah khususnya di bawah kepimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur juga sentiasa komited
untuk bekerjasama bagi memastikan aspirasi rakyat yang mahukan kemajuan setara dengan wilayah lain dalam Malaysia akan tercapai. RMK 12 telah pun diperkenalkan sejak 3 tahun lalu dan kita masih mempunyai waktu selama berbaki 2 tahun lagi. Saya berharap agar segala usaha pelaksanaan yang baik khususnya di Sabah, Sarawak dan juga di Malaysia amnya di bawah RMK 12 ini dapat dijadikan kenyataan dengan kadar segera secara ikhlas-ikhlasnya. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya sekarang menjemput Yang Berhormat Datuk Noraini binti Idris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua di atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam membahaskan hasil kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah menyediakan dan membentangkan hasil kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang membolehkan pihak kerajaan merangka strategi perancangan lebih ampuh dan holistik untuk pembangunan negara, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial kehidupan masyarakat dalam tempoh berbaki untuk pelaksanaan RMK ke-12. Umum mengetahui konteks agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah berbeza-beza di antara negeri di Malaysia ini. Sudah pasti isu kemudahan prasarana seperti masalah air, jalan raya dan elektrik di Sabah terlalu kompleks yang memerlukan pendekatan lebih komprehensif mengikut kawasan dan keperluan setiap daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi pastinya ada, namun ia berlaku secara perlahan dan tidak menyeluruh. Hal ini menyebabkan Sabah masih ketinggalan dalam pelbagai aspek infrastruktur dan perhubungan, terutama luar bandar selain pembangunan dibuat secara selektif berdasarkan keadaan geografi dan demografi. Tan Sri Yang Di-Pertua, melalui RMK ke-12 ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM4.66 bilion bagi Sabah sebagai peruntukan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Sabah. Namun ianya masih belum dapat menyelesaikan isu prasarana yang masih terkebelakang dan sudah tentu impaknya boleh menjejaskan potensi Sabah untuk mendapatkan dan meluaskan peluang bagi menarik pelaburan asing ke negeri ini. Menjunjung kasih akan kembara kenali Borneo oleh Yang Di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri bersama rombongan baginda yang menyelusuri 2,154 kilometer merentasi Borneo. Dan di Sabah, kembara ini telah bermula dari Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Telupit, Ranau, Kota Kinabalu, Penampang dan Sipitang, menggunakan jajaran jalan persekutuan dari Tawau sehingga ke Sindumin Sipitang, yang juga jajaran lebuh raya Pen Borneo Sabah. Rakyat Sabah sudah tentu sangat berterima kasih di atas kesudian Yang Di-Pertuan Agong, Permaisuri beserta rombongan kerana sudi melawat Sabah dengan memandu sendiri kenderaan melalui jalan darat. Dan melalui kembara kenali Borneo ini jugalah Yang Di-Pertuan Agong telah mendengar sendiri keluhan dan aduan rakyat Sabah yang masih dibelenggu dengan masalah prasarana di Sabah. Sehingga kini, proses pembinaan lebuh raya Pen Borneo dari Sindumin ke Kudat dan Tawau masih berada pada tahap 74% bagi fasa 1A, iaitu 318 km. Berdasarkan kajian separuh penggal RMK ke-12, lebuh raya ini akan diteruskan lagi dengan fasa 1B, iaitu 388 km. Oleh yang demikian, apakah halangan dan kekangan yang dihadapi dalam menyiapkan fasa 1A ini? Tan Sri Yang Di-Pertua, RMK 12 juga telah menyasarkan pembinaan dan menaik taraf jalan luar bandar berturap sepanjang 700 km di Sabah
dan 700 km di Sarawak. Tetapi sehingga kini hanya 110.5 km progres menaik taraf jalan raya di Sabah dan 65.3 km kemajuan di Sarawak. Persoalannya, apakah halangan maupun kekangan yang menyebabkan cadangan pembinaan dan menaik taraf jalan luar bandar berturap di Sabah ini masih belum mencapai 1/3 prestasi kemajuan cadangan RMK ke-12. Sedangkan JKR Sabah telah pun diberi kuasa untuk meluluskan projek di bawah RM50 juta untuk tujuan ini. Jadi apakah tindakan khusus yang akan diambil oleh kerajaan bagi mencapai sasaran tersebut di bawah RMK ke-12 yang tinggal berbaki 2 tahun saja lagi? Tan Sri Yang di-Pertua, jika pada 2022 pelaburan yang diterima Sabah mencecah RM11.5 bilion, sudah tentunya kita terus mengharapkan agar kemudahan infrastruktur ditambah baik dan dalam pada masa yang sama turut menyediakan persekitaran yang kondusif dan mesra pelabur di kawasan perindustrian yang sedia ada agar angka pelaburan terus meningkat pada tahun ini. Justru, apakah bentuk pemudah cara yang dirangka di peringkat Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri bagi membolehkan peningkatan pelaburan pada tahun ini dan seterusnya mampu dicapai bersama-sama aspirasi kerajaan negeri? Malahan, kerajaan negeri Sabah menjangkakan ketibaan seramai 2.2 juta pada 2023 pelancong ke Sabah yang dijangka berupaya menjana pendapatan RM4.1 bilion berbanding 1.73 juta orang pada 2022. Sabah terkenal dengan pulau-pulau pantai dan kawasan menarik yang boleh menjadi pusat tarikan pelancong yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Malah Pulau Sipadan tersenarai sebagai satu destinasi menyelam utama dunia, the top dive destination in the world dengan izin dalam Rodal Scuba Diving Magazine Gold List. Oleh itu, apakah perancangan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam turut sama mempromosikan Sabah sebagai destinasi pelancongan secara meluas? Dan semestinya kita tidak mahu harapan dan target kerajaan negeri tersasar akibat isu prasarana dan kemudahan asas yang masih lemah pada ketika ini. Kerana dengan pendapatan inilah juga yang boleh meningkatkan taraf hidup rakyat Sabah. Saya tidak ingin mengulangi apa yang telah diperkatakan oleh rakan-rakan senator saya dari Sabah mengenai masalah bekalan air yang dihadapi oleh penduduk Sabah pada masa kini. Bukan sahaja di kawasan luar bandar, malah juga di kawasan bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu, Sepanggar, Penampang, Sandakan. Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan dana sebanyak RM320 juta untuk Sabah sebagai penyelesaian pelan jangka panjang bekalan air berimpak tinggi di Sabah. Tapi saya difahamkan sehingga kini dana ini belum lagi diterima oleh kerajaan negeri. Jadi oleh itu mohon kerajaan Persekutuan mempercepatkan penyaluran dana ini demi penyelesaian kepada masalah air di negeri Sabah. Tan Sri Yang di-Pertua, atas masalah prasarana yang dihadapi inilah juga Sabah sangat mengharapkan aku janji kerajaan Persekutuan yang telah memberikan komitmen untuk melaksanakan terma perjanjian MA63 melalui pembayaran 40% revenue ataupun hasil perolehan yang dikutip daripada negeri Sabah seperti yang terkandung dalam perkara 112C. Perlembagaan Persekutuan dapat dibayar kepada Sabah untuk tujuan membiayai kos pembangunan prasarana yang mendesak. Saya juga ingin menyentuh berkaitan program khas anak negeri Sabah yang merangkumi 3 kluster, iaitu Native Customary Rights, Mahkamah Adat dan Pembangunan Modal Insan. Dalam konteks ini, apakah mekanisme
pelaksanaan dan tumpuan program khas ini dan sejauh manakah langkah-langkah yang diambil ini mampu memastikan pembangunan sosio-ekonomi yang seimbang demi kesejahteraan penduduk di Sabah, dan apakah target yang telah diletakkan bagi mencapai KPI program ini? Tan Sri Yang di-Pertua, berdasarkan data terkini, Sabah dilaporkan mencatatkan kadar pengangguran tertinggi, iaitu seramai 169,800 orang atau meliputi 29% daripada 588,700 jumlah penganggur di seluruh negara. Kadar pengangguran di Sabah mencecah 7.7% dalam suku pertama tahun ini, dan kadar ini juga lebih 2 kali ganda berbanding 3.5% pada peringkat nasional. Meskipun trend ini menunjukkan penurunan berbanding 9.1% pada suku pertama tahun lepas, ianya masih membimbangkan. Dengan angka ini, apakah langkah proaktif yang telah diambil oleh Kementerian Sumber Manusia bagi memastikan program upskilling dan reskilling mampu dijayakan bagi mengurangkan angka ini pada tahun hadapan kelak dan bagi mengelakkan mobiliti pengeluaran buruh keluar daripada Sabah? Tan Sri Yang di-Pertua, meskipun bilangan program perumahan rakyat PPR dilancarkan di Sabah adalah yang terbesar di seluruh negara, yang membabitkan 38 projek yang merangkumi penyediaan 26,099 unit rumah. Namun kita pasti jumlah ini masih belum mencukupi dalam memastikan setiap rakyat yang tidak berkemampuan juga turut memperoleh tempat tinggal yang selesa. Apakah bentuk kajian demografi terkini bersama dengan Kementerian Desa dan Wilayah serta Kerajaan Negeri dalam memastikan kecukupan rumah PPR ini di seluruh pelosok Sabah? Terdapat 5 projek PPR yang masih sedang dalam pembinaan di Sabah, iaitu PPR Kion Som, Inanam, PPR Jalan Tunku Lahadatu, PPR Gayang 2 Tuaran, PPR Tagasan Sempurna dan PPR Pitas. Keseluruhannya melibatkan 3,090 unit rumah. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil untuk mempercepatkan pembinaan dan memastikan tidak ada kelewatan dalam menyiapkan rumah PPR ini? Tan Sri Yang di-Pertua, dalam usaha meningkatkan kualiti sistem pendidikan di Sabah, isu sekolah daif di Sabah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan lebih banyak projek pembinaan semula bangunan daif di sekolah akan dilaksanakan, iaitu sebanyak 43 projek lagi di Sabah. Sabah merekodkan 289 daripada 830 sekolah daif di seluruh Malaysia. Pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini kami ucapkan terima kasih. Namun demikian, apakah sasaran kementerian dalam menyelesaikan isu sekolah daif termasuk infrastruktur seperti tandas dan bekalan air dan elektrik yang sering terganggu? Apakah aspek penambahbaikan yang dibuat bagi memastikan kerja menaik taraf ini akan selesai dalam kadar segera? Malahan, sejauh mana Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumpulkan data bilangan sekolah yang memerlukan peruntukan bagi melengkapkan makmal sains dan peralatan dan menaik taraf makmal sediakala agar pelaksanaan STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk meningkatkan daya saing dalam bidang sains serta teknologi kepada pelajar turut berjaya dilaksanakan di Sabah. Tan Sri Yang di-Pertua, industri padi dan beras di Sabah telah merosot ke paras terendah sejak 1980-an dengan tahap sara diri hanya mencapai 22.81% pada 2020. Ketika ini, kadar tahap sara diri ataupun self-sufficient level dengan izin beras Sabah hanyalah 22%. Ini bermakna industri padi di Sabah hanya dapat memenuhi 22% permintaan tempatan dan selebihnya terpaksa diimport daripada negara seperti China, Vietnam, Thailand dan Pakistan. Ini merupakan suatu yang perlu dititik beratkan dan semestinya ia mengancam keterjaminan makanan,
terutama apabila berlakunya krisis kenaikan harga beras pada ketika ini. Pewujudan semula Lembaga Padi Sabah dijangka akan dapat meningkatkan paras tahap SSL beras negeri sekaligus dapat mengurangkan beras import. Justru, apakah plan bersama dengan kementerian bagi menjayakan plan ini dalam masa terdekat bagi meningkatkan penanaman padi di Sabah serta bagaimanakah proses modernisasi pertanian dapat dijayakan di Sabah selari dengan perkembangan teknologi pertanian semasa? Kami turut mengalu-alukan usaha YB Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang sudi membincangkan penanaman padi berskala besar di negeri Sabah. Sudah pastinya Sabah mempunyai kawasan yang luas dan berpotensi untuk dimajukan sebagai kawasan penanaman padi berskala besar. Di Sabah ni berbagai-bagai jenis beras yang boleh dikomersialkan. Kita ada beras putih, selain daripada beras putih, beras merah, beras hitam, beras coklat dan beras wangi. Ya. Jadi kita mengharapkan agar ruang dan peluang yang diberikan dengan kerjasama Agensi Persekutuan, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI dengan Kerajaan Negeri Sabah dalam usaha membawa teknologi dan pembangunan saliran, kawalan makhluk perosak padi, baja dan sebagainya bagi menjayakan penanaman padi berskala besar ini. Sejauh mana komitmen dan kesediaan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam menjayakan usaha ini dengan usaha sama MARDI misalnya. Akhirnya Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh perkara yang disentuh oleh rakan-rakan senator tadi mengenai peruntukan senator. Ya. Saya sendiri, di sebelah saya rakan senator saya ni dah setahun jadi senator tapi sampai sekarang masih belum dapat lagi menggunakan peruntukan senator sebanyak RM300,000 itu. Jadi kita sebagai senator pun saya sama-sama mempunyai komitmen di kawasan masing-masing untuk membantu rakyat. Jadi kita mohon supaya peruntukan itu disalurkanlah dengan segera. Akhir kata Tan Sri Yang di-Pertua, saya mengharapkan agar kajian separuh penggal RMK12 ini dapat dijayakan sepenuhnya demi keseimbangan pembangunan di setiap pelosok tanah air demi kebajikan dan sekaligus memperbaiki sosioekonomi rakyat. Dengan ini saya mohon menyokong usul ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Okey, sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Teo Eng T alias Teo Kok Chi.